pengenalan kepada metafisik. Metafisik merupakan falsafah yang membincangkan soalan-soalan asas tentang aspek-aspek kewujudan, realiti dan sifat-sifat yang melampaui pemahaman sepadan pandangan manusia. Metafisik berasal daripada bahasa Greek ataupun Yunani. Meta bermaksud selepas dan fisika yang bermaksud yang mengenai alam. Daripada ini, metafisik bermaksud melampaui alam fisik. Daripada metafisik dapat menyediakan pentas untuk pemikiran spekulatif dan analitik terhadap aspek-aspek kenyataan yang hakiki. Jadi, daripada ini, asas pembincangan kompleks mengenai identiti, perubahan dan intipati realiti dapat dibina dan dijajah dengan mendalam. Falsafah metafisik ini mencerminkan perjalanan pemikiran manusia dalam mencari pemahaman yang mendalam tentang kewujudan, bertanyakan asbab kewujudan. Metafisik merupakan suatu penjelajahan tentang perspektif kontemporari yang terus memperkaya dan menyempurnakan pemahaman kita tentang misteri sifat realiti. Falsafah metafizik adalah teka-teki besar yang cuba menjawab soalan yang mendalam tentang Tuhan dan apa yang dimaksudkan dengan menjadi manusia. Dia membantu kita memahami perkara yang sebenarnya dan bagaimana ia wujud. Epistemologi adalah cara berfikir yang istimewa tentang bagaimana kita boleh mengetahui atau memahami sama ada Tuhan itu wujud, yang membantu kita meneroka cara kita boleh belajar tentang Tuhan, sama ada melalui mesej khas, pemikiran dan penaklukan ataupun mempunyai pengalaman istimewa. Eskatologi bermaksud memikirkan apa yang berlaku selepas kita mati dan bagaimana kita akan bersama Tuhan. Ia membantu kita memahami mengapa kita mempunyai hubungan istimewa dengan Tuhan dan maknanya bagi kehidupan kita. Kosmologi adalah tentang memahami bagaimana Tuhan dan alam semesta dihubungkan dan bagaimana hubungan ini mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Mempunyai iman bermakna percaya kepada Tuhan atau kuasa yang lebih tinggi. Orang yang mempunyai kepercayaan agama percaya bahawa Tuhan itu wujud dan mengikuti ajaran kepercayaan mereka. Doa dan ibadah adalah cara orang menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Teks suci seperti Bible atau Quran mempunyai ajaran penting yang membimbangkan kepercayaan orang ramai dan membantu mereka berhubung dengan Tuhan. Iman boleh mempunyai peraturan bagaimana kita harus berlakukan yang datang dari Tuhan. Orang yang mengikuti kepercayaan ini sepatutnya hidup dengan peraturan ini sebagai cara menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Selain itu, mempunyai hubungan dengan Tuhan melibatkan kesedaran tentang sisi rohani kehidupan dan mengetahui bahawa Tuhan bersama kita sepanjang masa. Agama dan kepercayaan yang berbeza mempunyai cara berfikir dan berhubung dengan Tuhan yang berbeza. Mereka mempunyai perkara istimewa yang mereka lakukan dan percaya yang membantu mereka berasa dekat dengan Tuhan. Dalam Islam sangat penting untuk mempercayai bahawa hanya ada satu Tuhan. Umat Islam beranggapan bahawa Tuhan sahaja yang patut disembah. Apabila orang percaya kepada Tuhan dan setia kepadanya, mereka menunjukkan cinta dan pengabdian mereka dengan berdoa, berpuasa dan mengikuti ajaran agama. Orang yang menganut secara agama sepatutnya mengikut peraturan dan ajaran agama mereka. Mereka berfikir bahawa peraturan ini penting untuk cara mereka menjalani kehidupan mereka dan membantu mereka menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Penting untuk menjadi baik dan melakukan perkara yang betul. Sesuatu orang percaya bahawa agama atau kepercayaan rohani mereka mengajar mereka cara menjadi baik. Mereka fikir mereka harus sentiasa bertindak jujur dan adil terhadap orang lain. Sesetengah orang melakukan perkara seperti meditasi atau berfikir secara mendalam untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan. Sistem metafisik merujuk kepada susunan konsep atau rangka pemikiran yang membentuk suatu keseluruhan yang teratur dalam bidang metafisik. Metafisik dalam konteks ini melibatkan pemikiran mengenai hakikat realiti, sifat kewujudan dan hubungan di antara unsur-unsur asas seperti masa, ruang, sebab akibat dan hakikat keberadaan. Dengan kata lain, sistem metafisik adalah satu struktur konseptual yang melikumi, menjelaskan dan memberikan pandangan terhadap aspek-aspek mendasar yang melibatkan realiti dan kewujudan. Setiap sistem melibatkan prinsip-prinsip asas yang membimbing cara kita memahami dan menyelami hakikat dunia dan kewujudan. Berbagai kajian dan perbincangan mengenai metafisik mencetuskan berbagai pemikiran yang berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dengan itu, metafisik terbahagi kepada tiga aliran, iaitu mekanisme, determinisme dan juga indeterminisme. Mekanisme merujuk kepada pandangan falsafah yang meyakini bahawa seluruh alam semula jadi, terutama makhluk hidup, adalah seperti mesin atau artifak yang rumit, terdiri daripada bahagian-bahagian yang tidak mempunyai hubungan intrinsik antara satu sama lain. Pandangan ini menggambarkan alam semesta sebagai satu mekanisme berskala besar dan ia secara khusus dikaitkan dengan revolusi saintifik Eropah Onden pada permulaan abad ke-17 Masihi. Istilah determinisme berasal dari perkataan Latin terminus yang bermaksud penghujung. Ia merujuk kepada pandangan falsafah yang menyatakan bahawa semua tindakan manusia boleh diterangkan melalui sebab-sebab psikologi, sosiologi atau bidang lainnya. Dengan kata lain, setiap peristiwa berlaku mengikut undang-undang yang telah ditetapkan tanpa kemungkinan untuk berlaku sebaliknya. Indeterminisme pula berlawanan dengan determinisme. Aliran ini percaya bahawa tidak semua tindakan manusia boleh diterangkan melalui sebab dan akibat kerana manusia memiliki hak bebas untuk memilih dan menentukan nasibnya. Fenomena di alam ini tidak hanya terikat pada undang-undang sebab-sebab dan hukum sebab akibat, dapat digugurkan oleh peristiwa yang timbul secara bebas. Aliran ini meyakini bahawa kebebasan memilih adalah sesuatu yang timbul secara spontan demi mencapai kebahagiaan atau kebaikan dan tidak terikat pada campur tangan Tuhan. Selain daripada sistem metafisik yang telah disebutkan tadi, terdapat juga sistem metafisik yang lain, iaitu realisme, naturalisme, idealisme, vitalisme dan dualisme. Realisme mempercayai bahawa realiti ada secara objektif dan independen. Objektif dan sifat di dunia ini dianggap memiliki keberadaan sebenarnya yang tidak bergantung pada kesedaran manusia. Di sebalik itu, idealisme adalah berlawanan dengan realisme, iaitu dengan meyakini bahawa realiti bergantung pada pemikiran atau kesedaran. Dalam pandangan ini, realiti mungkin dihasilkan oleh pemikiran atau persepsi individu. Materialisme pula memberi tumpuan kepada bahan atau unsur-unsur fizikal sebagai asas realiti. Segala yang dianggap ada berasal dari material dan tidaklah fizikal. Dualisme pula memisahkan realiti kepada dua jenis substansi asas, di mana kebiasaannya adalah roh atau minda dan material. Ada juga monisme yang menganggap hanya ada satu substansi asas dalam realiti, sama ada material atau pemikiran. Yang terakhir, vitalisme mengakui wujudnya kuasa hidup atau tenaga viral yang membezakan hidup dan mati.
Menganalisis pembentukan metafizik dalam perkembangan sains, teknologi, dan inovasi nasional. Metafizik dapat membantu pemahaman tentang hakikat, realiti, dan fundamentaliti alam semesta dalam perkembangan sains. Aliran-aliran metafizik seperti saintisme, positivisme, konvensionalisme, dan operatisme dapat diterapkan dalam perkembangan sains, teknologi, dan inovasi. Yang pertama, saintisme. Saintisme menekankan pentingnya sains sebagai sumber kebenaran mutlak dan menolak aliran teologi dan metafizik. Pemikiran saintisme terkait dengan pengembangan aliran empiris dan materialis pada abad ke-17 dan ke-18. Saintisme memiliki kegunaan dalam pengembangan sains dan teknologi, termasuk penguatan terhadap kaedah ilmiah dan kemajuan teknologi perubatan. Seterusnya, positivisme menganggap sains sebagai satu-satunya bentuk pengetahuan yang sah dan berfungsi dalam merancang infrastruktur dan teknologi komunikasi. Yang ketiga, konvensionalisme adalah doktrin yang memandang kebenaran melalui perjanjian linguistik dan memfasilitasi perkembangan paradigma baru dalam sains dan teknologi. Seterusnya, operatisme bertujuan menghubungkan semua konsep ilmiah dengan uji kaji yang dapat diukur, meningkatkan objektiviti dan kebolehpalsuan dalam penelitian. Konklusinya, metafizik dapat membantu merancang sistem teknologi yang kompleks, efisien, dan memiliki dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Dalam inovasi nasional, metafizik dapat memberikan inspirasi untuk pemikiran kreatif dan solusi baru yang mendukung perubahan positif dalam masyarakat. Metafizik diintegrasikan ke dalam pandangan keragaman untuk menjelaskan hakikat, realiti dan hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih tinggi. Laporan ini menyelidiki tentang metafizik dalam perkembangan sains, teknologi dan inovasi nasional. Saintimis positif, konvensionalisme dan operasi adalah aliran-aliran yang memberikan landangan falsafah untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pemahaman metafizik dapat membantu merancang sistem yang lebih kompleks dan efisiensi dalam inovasi nasional. Pemikiran metafisik dalam menjadi sumber inspirasi untuk pemikiran kreatif dan solusi yang baru. Secara keselamatan, laporan ini berusaha memberikan pandangan yang holistik terhadap konsep-konsep metafisik dan sifatnya dalam pemahaman dan perhubungan ilmu, pengetahuan, teknologi dan kehidupan manusia secara keseluruhan.